Faham orang perempuan? Dia punya marah tu kan. Lagi satu lagi komen dekat orang macam suci sangat. Marah. Orang lelaki teruk betul 2-3 hari. Teruk orang lelaki. Minggu ni teruk betul. Kan? Mula-mula Tesla, lepas tu Tega. Semua balon orang. Tengok, oh iya ke? Tak tahu lah. Apa nama tanya kan? Sebab apa? Sebab kadang itu sebabnya jangan komen lebih-lebih seolah-olah macam kita hari-hari duduk dengan orang. Kita seolah kita hari-hari duduk dalam keluarga dia. Kita tak tahu. Contoh paling simple lah. Rumah tangga kita tak ada masalah ke? Ada. Tapi kita boleh selesai. Dan rumah tangga kita contohlah kalau berlaku apa-apa masalah. Kan? Unit cara agama kan tanya. Apa masalah? Lelaki bercakap macam ni, dia macam ni. Perempuan menjawab, dia lagi pula macam ni. Memang ada masalah masing-masing. Ada ke seorang tu sempurna, suci habis, yang seorang ni jahat semua? Tak. Semua ada kelemahan. Pasangan artis bukan main lagi, bercerai-berai keluar dalam TV. Yang di highlight kan, ni tak bertanggungjawab, tapi yang ni tergedik-gedik depan TV tu benda sama je. Tu sebab kadang-kadang kena hati-hati. Kita semua ada sumbangan dia. Dalam bab rumah tangga mesti ada sumbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam berkata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan pada tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Haji Rozali KPO Tunas Muda, Koperasi Tunas Muda. Itu juga Encik Najib Aku Benahari Koperasi, seterusnya barisan jurudit dalam kot rasa-rasa ya. Saya tak ada siapkan salutasi, jadi saya ikut apa yang disebut tadilah. Seterusnya pegawai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Saya ucap terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Saya datang daripada jauh, daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kalau apa yang saya kongsikan tu kena faham betul-betul. Kadang maksud dia cakap macam ni, tapi maksud dia lain. Jadi tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Apapun bak kata orang, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyak kalau usaha kepada diri, selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir sebelum kita mendapat malu. Bukan rusa sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Kapal layar bertiang 3, tapi sayang tiang keempat patah. Amal usaha di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Poin yang nak cakap ni adalah berkaitan dengan kerja. Pantun ni berkaitan dengan kerja. Semua kita kena usaha. Kita rasa macam, alah tak ada apa-apa kerja, koperasi je kot, tak ada benda pun. Datang kerja, buat, tak nak buat apa. Bos kita okey je. Tuan Haji Rozali okey, boleh makan kot Tuan Haji ni, benda lah. Kan janji kau buat, dia nak tu bagi je. Tu je lah. Ada setengah orang dia letak standard macam tu. Kan okey je, yang penting kita ikut peraturan dah, dia kata kan. Sedangkan dia sebut tentang integriti. Saya memang legal advisor dulu, pengarah undang. Saya check agreement, jadi perkataan salah eja pun saya akan perhatikan kan. Jadi integriti dengan integriti beza. Okey, jadi tu nak edit ke apa? Integriti. Saya dulu jadi legal advisor, memang agreement kena check satu sebelum nak bagi bos sign kan.
Lepas tu banyak agreement, banyak agreement kalau tak baca betul-betul, memang saja dia buat macam tu sebab nak aniaya kita. Banyak. Kan, berapa tempoh, deposit macam mana, ni macam mana. Tapi ayat dia, time is an essence. So, masa tu mustahak. Macam mana pun, semua selalu kena tengok. Dekat mana kena tengok. Macam sekarang kan, ada file major. Ada satu ayat tu. Buat ini, kerja ni, bawah sekali. Dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Mana boleh ayat macam tu? Mana boleh ayat macam tu? Itu tak pakai agreement macam tu. Kan? Pergi pasar, tolong bos pun kira masuk dalam kerja, macam mana? Contohlah kan. Jadi, benda tu kena tengok. Jadi, bila tengok dari segi integriti ni berasal daripada perkataan integer ataupun integer, iaitu merujuk kepada kekukuhan binaan struktur bangunan. Dia konsep ni dalam engineering. Integer yang bermaksud kekukuhan, keutuhan struktur binaan bangunan. Dan dibawa dalam organisasi. Maknanya kalau dalam organisasi kita ni tak kukuh, tak kuat, dia akan jadi masalah. Contohnya macam mungkin ada departmen tertentu tak menjalankan tugas, melewat-lewatkan kerja, dan dia anggap benda tu normal, maka dia akan jadi masalah. Kan? Macam mana kita tengok, rupanya saya pun baru tahu tadi bila berbual tadi, baru tahu yang rupanya koperasi ni pun ada yang pengurusan yang terbaik, dapat top 10 koperasi Malaysia. So kenapa macam mana kita tak boleh jadi top 10? Apa kurangnya kita dengan dia? Takkan diukur dengan duit aja. Pada saya dia bukan isu duit ke tak ada duit, tapi isunya pengurusan keuangan. Kan, ada orang ada duit 10,000 tetapi dia manage, dia boleh survive hidup 10 tahun dengan 10,000 tu hidup dengan baik. Ada orang ada 500,000 tapi setahun dia dah kena tipu dengan orang habis. Sebab pengurusan keuangan. Nampak ya gambar Samsul Bat, pelaburan patuh syariah, masuk kan, bayar 300 dapat 10,000. Gila, mau tak ambil. Lepas tu mula tu memang dapat dia 5,000. Ui, betul ni, tak tipu ni. Kali kedua kalau masuk semua 5,000 boleh dapat pulangan 500,000. Dah gelap mata, masuk licin, habis semua kena tipu. So tu adalah keadaan ni mana pengurusan keuangan kadang-kadang. Kekukuhan semua. Kena ada ilmu. Tu sebab kita buat seminar ni, kita buat ceramah ni. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kicau-kicau tiung batu, hingga sekejap lidahan mati. Memang dah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak je lah. Buat apa? Dia tak ada kerja lain dah. Tu je. Berapa ramai orang dalam dunia ni mati ketika berusia 25 tahun tapi hanya dikebumikan ketika usia 75 tahun. Faham tak maksudnya? Dia mati pada umur 25 tahun tapi hanya dikebumikan pada usia 75 tahun. Mana hidup dengan mati sama. Makna tak ada function, cuma dikebumikan 75 tahun. Bila orang berperasan dia dah mati. Sebenarnya lama mati dah. Makna tak kerja macam tak kerja. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Makna dia datang pejabat ke tak datang pejabat sama. Itulah dia orang yang dah meninggal usia 25 tahun. Tapi 75 tahun baru dikebumikan. Cuba tengok. Aku nak cuti esok. Lah aku hang cuti ke? Alah. Susahlah kita macam ni. Kau berapa hari cuti? 2 hari. Dah lama mana? Maknanya penting tu. Aku cuti esok je ke? Elok-elok lah ya. Mana orang tak kisah aku cuti lah. Maknanya apa? Makna kita ni tak penting. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Jadi apakah maksud integriti? Kalau ikutkan maksud integriti ni, kalau ikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang ketiga, menyentuh tentang kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan, kesempurnaan. 5 ni. Saya ulang balik. Kekukuhan, keutuhan, kejujuran, ketelusan, kesempurnaan. 5. Sebab saya ulang 2 kali sebab ramai yang tak menyalin, jadi saya kena ulang 2 kali biar dia ingat, biar dia ingat macam tu. Kemudian bila sebut pula tentang integrity ni pula, kalau ikut kamus Oxford Dictionary, dia beritahu the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak pilih kasih. Itu integrity. Dan integrity ni memberi gambaran pada kita semua benda-benda yang baik. Rupa-rupanya Nabi pernah sebut, Prophet Muhammad. Nabi Muhammad sebut apa? Dia sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Nabi Muhammad sebut Allah sangat suka
Hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu standard Islam. Tapi kenapa orang Melayu tak macam tu? Orang Melayu dikait, biasalah Melayu lambat, biasa. Ni kenapa tak siap ni? Melayu. Kontraktor ni buat rumah ni apa bumbung sangat. Kontraktor Melayu tak tahu. Ya. Kenapa macam ni? Melayu. Betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Saya tanya, betul ke Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu. Tetapi bila campur nilai tambah Islam, tak sepatutnya Melayu tu jadi macam tu. Kau faham tak maksud saya? Tu sebab orang Kemboja tu senang-senang ni balun orang Melayu ni. Memanglah kurang ajar Kemboja tu cakap macam tu. Minta maaf pun saya nak kajar dia, cara minta maaf bukan macam tu. Dia cakap minta maaf, saya minta maaf lah kalau lah ada kata-kata saya menyinggung. Bukan kalau, memang ada. Yang dia tak sedar, dia tu Melayu Kemboja, sama je. Sama je. Sebab orang Melayu tak macam tu cakap. Kalau dia ada sifat Islam, tak macam tu. Lepas tu ada ke Islamnya mengelinyang-ngelinyang, loncat-loncat macam tu kat depan pekerja? Tak ada. Saya tengok tak ada pula. Tuan Haji Rozali tak macam tu pun. Contoh macam tu lah. Kalau tu sebab sekali kita balun orang, banyak kali lah orang makan balun kita. Tapi Islam tak macam tu. Islam ni tertib, berhikmah. Macam tu cara dia. Itu cara dia. Tu sebabnya saya pernah panggil kontraktor buat rumah saya, buat bumbung awning depan. Buat awning depan, bila buat dia dah siap dah lubang kan. Hebat, dia dah siap lubang kan, tempat nak sangkutkan dengan dia punya panel-panel palang-palang dah tu. Sekali bila dah letak, tak sama pula lubang tu dengan palang tu. Macam mana? Sudahnya tebuk lubang baru. Lubang yang ada tutup dengan skru. Bila hujan lebat, bocor, menitik-nitik air. Kemudian pasang pula gutter, tempat kalangan laluan air tu kan, pasang gutter. Sekali hujan, alhamdulillah, nak tengok macam mana flow air. Rupanya dahsyat betul, gutter dia pasang, air tak keluar. Mana pergi air tu? Ini sudah bagus ni, dia kedap air ke apa? Rupa-rupanya bertakung kat tengah. Sebab apa? Saya cakap kat dia, kau lain kali ambil penimang air tu. Bila penimang air tu condongkan sikit, bawa air turun. Tak sepatutnya penceramah mengajar kontraktor. Tapi itulah dia, Melayu. Tapi kalau campur Islam tak sepatutnya tu. Saya cakap, oh tak apa, sikitnya hal tu. Dia kata, dia tebuk tengah, hantar majiran. Dia kata, astaghfirullahaladzim. Saya kata, cuba kau tengok rumah Cina depan tu. Saya tunjuk dia satu rumah Cina. Ada tak dia buat macam kau, tebuk kat tengah, hantar majiran? Ada? Tak ada kan? Dia kata, kau ambil penimang air tu, akhirnya dia buat. Tak ada pakai penimang air, macam gelongsor lepas tu. Memanglah air turun. Saya pun sakit hati nak macam mana. Kan, macam ni, macam tu lah dia. Tu sebabnya kalau ikut Nabi dah letakkan standard, mesti yang terbaik, baik, teliti, sempurna. Dia tak boleh lah ayat dia, janji ada, janji siap, dah settle dah pun, tak payah tanya lah. Itu panggil orang kita asbol, asal boleh kan? Janji ada. Itu memang ramai macam tu, memang ramai macam tu. Dan alhamdulillah, dalam banyak-banyak hari, sudah tentulah hari ni hari ceramah yang paling menggembirakan kita hari ni kan. Betul tak? Hari Jumaat, maknanya tak payah kerja. Sebab dengan ceramahnya kan, lepas tu minta-minta lah sampai tengah hari orang perempuan ni kan. Ya Allah, lepas ni tinggal nak pergi, nak keluar je. Hari ni nak lepak kat mana weh? Happy betul hari ni, tak payah kerja. Macam mana tengah hari, lepas tu keluar lah pergi lepak makan. Orang perempuan paling heaven tu lagi. Dia tak perlu semangat. Orang lelaki dah mikir ni, semangat mana ni. Dan ada setengah lelaki tu mikir kat mana tempat kita pergi makan, yang mana orang tak perasan, supaya orang balik ingat kita dah semangat. Macam tu lah. Itu satu lagi. Atau ada jugalah kan. Jadi makna kata hari Jumaat ni luar biasa. Jangan risau, insyaAllah saya suka datang tempat yang saya tak pernah datang. Malam tadi datang, ini ke pulau ni. Kena awal malam tadi saya dah sampai dah ke Pulau Mutiara. Bersedia dah malam tadi kan. Jadi seronok lah. Saya memang selalu datang Penang, Kedah ni biasa. Malahan kilang produk saya pun di Penang. Daripada Seremban saya pindahkan ke Penang supaya mudah dari segi urusan. Jadi bila sebut tentang integriti ni, dah disebut ke sejak zaman Nabi Adam AS lagi sebenarnya integriti ni. Dia tentang apa? Tentang nak bagi tahu kita tentang kehidupan selepas mati. Apa benda yang akan dibuat pada kita, apa benda yang kita akan tanggung, atas apa kita lakukan. Tidak semudah
kita buat tu tak apalah, buat ajalah, bukan siapa tahu pun. Tak. Kalau orang tu beriman, percaya pada Allah dan Rasul, kita ada rukun iman, maknanya kita percaya adanya hari pembalasan, adanya Allah, adanya Rasul, kewujudan kan, qada dan qadar dan sebagainya, menyebabkan kita ni jadi manusia yang baik. Itu sebabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah bagi tahu bagaimana kalian tergamak kufur, mengingkari Allah, padahal dahulunya kalian mati. Matinya maknanya belum lahir. Kemudian kalian dilahirkan. Kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pada hari akhirat, dan akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Tu point dia. Kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dibalas atas apa yang kita buat atas dunia ni. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 185, dia sebut apa? Sesungguhnya tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Dan ayatnya penting ni, dia sebut apa? Barang siapa yang dapat mengelak daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya adalah golongan yang sangat beruntung. Dia beruntung. Dan ingatlah, ini pesanan ni, dan ingatlah sesungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tu reminder tu. Kalau kita ingat seronok sangat, bohong saja. Best ni beli rumah baru. Berapa lama? Tak best pun. Bayar kali pertama dah mula rasa tak best. Mula hari kedua, ketiga, keempat, kelima, lama-lama boring. Tiba-tiba ada rumah yang lagi bagus lagi, harga lebih mahal lagi. Seronok kereta baru, ambil gambar depan salesman tu, cik pegang gambar kunci besar. Alhamdulillah rezeki keluar kereta baru. Berapa lama? Tak sampai 2 bulan, model baru jenis yang sama keluar. Nampak contoh kesenangan yang memperdayakan. Bini lawa berapa lama? Suami handsome berapa lama? Orang perempuan bukan boleh nampak lelaki handsome dia. Nampak lelaki handsome ni imamku. Dia punya status ni. Kalau cuma tak handsome, pengusi khairat kematian. Macam tu lah kan. Tapi berapa lama? Kesenangan yang memperdayakan. Jadi itu sebabnya dalam satu lagi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril AS berpesan kepada Nabi. Apa pesan? Pesan tu kepada Nabi dan pesan untuk kita. Dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Pertama. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Kita akan berpisah. Yang perempuan jangan bising-bising sangat. Jangan ingat suami itu muktamad hak kita. Faham perempuan? Dia punya marah tu kan. Lagi satu lagi komen dekat orang macam suci sangat. Marah. Orang lelaki teruk betul 2-3 hari. Teruk orang lelaki. Minggu ni teruk betul. Kan? Mula-mula Tesla, lepas tu Tega. Semua balon orang. Tengok, oh iya ke? Tak tahu lah. Apa nama tanya kan? Sebab apa? Sebab kadang itu sebabnya jangan komen lebih-lebih seolah-olah macam kita hari-hari duduk dengan orang. Kita seolah kita hari-hari duduk dalam keluarga dia. Kita tak tahu. Contoh paling simple lah. Rumah tangga kita tak ada masalah ke? Ada. Tapi kita boleh selesai. Dan rumah tangga kita, contohlah kalau berlaku apa-apa masalah, kan? Unit cara agama kan tanya, apa masalah? Lelaki bercakap macam ni, dia macam ni. Perempuan menjawab, dia lagi pula macam ni. Memang ada masalah masing-masing. Ada ke seorang tu sempurna, suci habis, yang seorang ni jahat semua? Tak. Semua ada kelemahan. Pasangan artis bukan main lagi, bercerai-berai keluar dalam TV. Yang di highlight kan, ni tak bertanggungjawab, tapi yang ni tergedik-gedik depan TV tu benda sama je. Tu sebab kadang-kadang kena hati-hati. Semua ada sumbangan dia. Dalam rumah tangga mesti ada sumbangan. Contoh, suami buat perangai cari perempuan lain kat luar. Saya tak cakap benda tu baik, benda tu tak baik. Tapi boleh cek-cek apa halusi, rupanya memang dingin kat rumah dah lama. Contoh, yang perempuan tahu kesusahan dia ni ada juga sumbangan dia sebenarnya. Rupanya perempuan ni buat tak reti je. Contoh. Tetapi memang itu tidak menghalalkan. Dalam Islam matlamat tak menghalalkan cara. Tapi dalam setiap saya nak bagi tahu mesej, dalam rumah tangga semua ada sumbangan dia.
Itu sebab hati-hati. Jangan komen macam kita ni suci sangat. Jangan. Itu sebab macam kes-kes tertentu yang di-highlight kan masalah seseorang. Tapi masalah yang lain tak di-highlight kan. Ingat tak Imam Hanafi bawa barang dekat pasar? Dia bawa barang kat pasar. Orang berebut nak tolong angkat barang dia. Mari kami tolong angkat barang tuan. Mari kami. Kenapa pula? Tuan ni orang baik. Tuan ni orang mulia. Takkan kami tak tolong tuan? Menangis Imam Hanafi. Kenapa kau menangis? Sesungguhnya aku ni dipandang mulia oleh kamu semua hanya disebabkan Allah menutup aib aku ni. Itu je. Sebab jangan. Saya paling takut lah nak buka burukkan cerita orang. Paling takut lah. Itu sebab saya komen general je. Saya pesan pada artis ni. Keluar mahkamah, wartawan tanya, apa perkembangan kes hari ni? Jadi, kena hati-hati, kena pandai jawab. Itulah saya pun tak tahu. Kenapa saya diuji macam ni? Tak perlu. Tenang cakap dengan wartawan. Minta maaf banyak. Terima kasih banyak atas semua sokongan yang datang hari ni. Terima kasih banyak. Cuma satu saya minta, kes ni masih lagi berlangsung. Saya harap sangat semua tolong doakan yang terbaik untuk kami. Okey? Assalamualaikum. Dah. Sudah. Selagi mana perceraian belum dimuktamadkan, kamu masih suami isteri. So berdosa kalau kamu buka aib yang seorang lagi. Apatah lagi kau luahkan dekat dalam media sosial. Apa penyakit kau? Saya tak tahu kenapa sampai bila nak tanggung benda ni. Apa benda? Tak usah. Ni cakap betul ni. Jadi kena ingat. Ni saya tadi baru cerita tentang kadang dalam pejabat kenapa jadi masalah. Sebab salah satunya penyakit ain tu, saya kata tentu kejap lagi. Jadi mana kata, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kena sampai masanya kau akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Yang tu kita kena ingat. Koperasi tu nak muda je, buat apa pun. Saya cakap semua kena tanya. Bendahari kena tanya. Apa? Juru audit lagilah. Yang ni tak apalah, ni sikit ni tak. Kena tanya. Akhirat so kena tanya. Kan? KPO lagilah kena tanya. Semua kena ada jawatan. Sekecil-kecil jawatan CEO rumah tangga pun kena tanya. Nak cakap apa? Saya ni AJK. Kan masjid kan ada AJK. Saya AJK biasa-biasa je. Takkan. Memang tanya kau datang makan ni apa benda kau tak pernah buat kerja. Kena tanya. Itu sebab jangan minta-minta jawatan, tapi bila dah dapat kena anggap satu amanah. Penceramah tak kena tanya, lagi banyak kena tanya penceramah. Ceramah bukan main, satu Malaysia pergi. Kan, tapi tanggungjawab dia baru menjalankan. Macam cerita tadi kan, penceramah tu last minute batal program. Contoh, kena tanya sampai trauma lah kawan tu. Mau tak trauma? Aku pun kan dekat je kot 6 minit je nak sampai, pahal tanya tak kat mana PA saya tanya. Apa masalah? Kejap je sampailah kata. Kan? Tengah minum tu sikit-sikit minum. PA saya tanya, kat mana dah? Kat mana? Dia orang risau ni. Dah banyak kali dia orang batal program. Dah ada dekat sini. Kata. Ni contoh lah. Saya tak cakap untuk koperasi ni tak. Ke tempat lain. Ya, rupa-rupanya banyak. Ada saya yang syarikat ada satu syarikat kat KL tu. Dia kata, pagi tu orang dah ramai. Makanan pun dah siap. Pagi tu beritahu batal. Ya. Siap beritahu penceramah demam. Lepas tu dia tak telefon. Lepas tu telefon dah tak dapat dah. Penging kepala. Kalau beritahu awal, at least boleh cari ganti. Kan tak beritahu awal. Ada tuan-tuan. Ada seorang yang saya kenal top Malaysia. Jangan kata tuan-tuan Samsul debat pun kena. Berjanji ni. Dah berjanji. Bayar berapa? 1,500 ke 2,000? 2,000 kot. Pergi sana. Orang dah ramai, dah penuh dekat surau kampung mak saya. Ramai, penuh. Boleh kat highway, pusing balik. Dia kata pusing balik. Tak cukup cakap, saya kata. Kebetulan saya masa tu dekat luar negara. Kalau saya ada, saya boleh ganti penceramah tu. Ya, orang ramai nak tengok. Saya ni puas. Itu sebab saya tak berani booking sebarang. Melainkan orang-orang yang betul-betul saya tengok memang ikhlas lah. Tengok. Ya. Tu belum cerita lagi. Dia tak dapat. Tak dapat, sibuk. Rupanya tengah live kat tempat lain. Maka tempat lain bayar lagi mahal daripada tu agaknya. Yang main kena tanya. Ingat tak kena tanya? Tanya. Ni saya balun tuan-tuan. Tak kira berceramah tak berceramah, saya balun. Macam tu je. Dan begitu juga ada dua lagi pesanan. Dia beritahu semulia-mulia manusia adalah bangunnya di waktu malam beribadah pada Allah dan
keperkasaannya. Dengar keperkasaan seorang manusia, kekuatan kita adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Itulah yang sebenarnya hidup dalam dunia menyebabkan kita banyak kecewa. Berharap kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. Minta-minta lah Tuan Haji nampak kerja aku, boleh naik pangkat, risau, kita akan kecewa. Sebab manusia. Patutnya berharap pada Allah. Berharap pada Allah, tak dapat pun kita yakin ada benda lain dapat. Tak minta lah Allah Ta'ala bagi aku suami yang handsome. Tak dapat, tapi dapat sikit handsome daripada yang kita minta tu. Dapat juga. Rupanya bukan handsome dia mustahak, kebaikan dia tu. Tahu? Orang perempuan ingat tak masa zaman clash dulu dengan boyfriend kan? Ingat pernah lah dulu. Marah, bodoh lantak lah kau, mati lah kau, kena terbakar lah kau. Marahnya tu. Punya marah, menyumpah, mati lah kau, tak gunanya jantan, mati lah kau, mati-mati tercekik lah. Macam-macam doa tak baik ni. Rupa-rupanya selang beberapa tahun Allah temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik. Dan kita dapati hidup ex-boyfriend kita tidaklah sebaik yang disangka. Sebenarnya tu dia. Banyak benda baik Tuhan bagi kat kita, kita yang lupa tengok. Itu yang sebenarnya. Dan begitu juga saya teringat bagaimana ketika Imam Ibn Abbas ni sepupu Nabi. Dia apa ni, ketika Nabi wafat usia dia 13 tahun. Dia pernah pegang dada Imam Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas. Imam Ibn Abbas ni sepupu Nabi. Dia pegang dada dia sambil baca Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, doa. Panjang doa dia, termasuklah satu benda hujung tu disebut, seandainya dia kata, seandainya satu dunia ni berhimpun nak memberikan keuntungan kepada kamu, Nabi kata sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan seandainya satu dunia berhimpun dan nak berikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Faham tak? Tuan Haji Rozali dipakat dengan saya, jom kita naikkan pangkat ni, tapi dah ditulis oleh Allah Ta'ala dia tak dapat, dia takkan dapat. Faham tak? Perbetulkan balik dalam hati kita yang selama ni menyalahkan orang tu. Kita marah lah, macam mana dia boleh naik pangkat? Aku tak puas hati betul lah. Kenapa dia dan bukan kita? Ayat kan? Sekejap kita sampai. Jadi integriti ni amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dan dalam etika, integriti dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran ketepatan tindakan seseorang. Jadi susah tuan-tuan nak sebut tentang integriti ni. Saya sendiri sebagai pengarah undang dulu, I'm a legal advisor. Saya jadi penemu duga. Sekali keluar jawatan kosong dekat pejabat saya, jawatan enforcement. Bukan senang nak buat keputusan. Orang datang interview, saya jadi penemu duga. Masa tu macam-macam surat sampai. Surat merah, surat kuning, surat hijau, semua surat sokongan. Tolong ambil dia ni kerja. Saya menyokong. Tapi adalah menteri besar tu dulu, dia beritahu dah, saya siap. Kalau saya tulis sila pertimbangkan tu, pertimbangkanlah. Kalau layak ambil, tak layak jangan ambil. Dia dah beritahu. Tapi ada setengah orang tu menganggap benda tu mesti ambil. Salah. Ahli politik ni pun dia nak hidup juga. Tu dia tulis sila pertimbangkan. Saya menyokong. Dia menyokong permohonan tu. Kalau boleh mohonlah. Tapi dapat tak dapat, kita ni kena tentukan. Jadi ada satu hamba Allah ni, dia pakai kabel yang paling besar sekali, iaitu mak saya. Dan orang yang minta tu mak saudara saya. Saya tanya ceritalah siapa. Adalah satu anak buah saya tu, dia minta jawatan tu kat departmen saya. Bukan senang. Saya cakap dengan mak saya, mana mak? Ni, ada dia sebut lah, mak cik ni minta ni. Saya kata, jawatan ni, interview. Lepas tu dia kata, macam mana mak? Takkan anak saudara nak kerja dengan pak saudara satu departmen? Susah lah mak. Ini sektor kerajaan ni. Macam mana? Kata. Mak tak tahu, maknya sampaikan dia.
Itulah paling payah kabel paling besar ni. Jadi saya pula dulu bila saya bekerja nak ambil jawatan penguatkuasa, sebab terlampau banyak sangat orang komplain. So saya dengan bos saya, kita angkat pejabat saya, kita buat sistem jawatan daripada sebesar-besar jawatan sampai sekecil-kecil jawatan, termasuklah jawatan kerani, pembantu takbir, semua kena lagi dekat Stadium Paroi 2 round. Kena lagi. Kenapa tu Haji? Kenapa tu Haji? Tanyalah budak-budak ni. Yang paling banyak kerap MC adalah pekerja usia 30 tahun ke bawah. Jejap tak sihat, jejap demam, jejap ni. Buat hal ekstrim masa tak kerja, semua sokong elok, jantung semua elok. Apa penyakit? Cuba tengok balik. Bahagian HR boleh tengok siapa yang paling galak cuti. Orang yang dah berusia ni pun pergi medical check up, dia akan pergi pagi, tengah hari besok pejabat balik. Kepantangan saya jadi bos dulu, orang minta cuti sebab urusan di bank. Kepantangan saya. Kenapa kau sampai cuti urusan di bank? Kau jumpa Gubernur Bank Negara, kau kena sign, bentangkan paper dekat depan Gubernur ni, sampaikan tak boleh masuk pejabat sampai petang. Oh, saya mohon down sign agreement, baliklah, apa masalah? Sampai nak cuti bahal. Orang yang memang suka bekerja, dia akan rasa boring bila cuti. Jadi kenapalah aku cuti? Kalau tahu baik kerja. Betul, kebanyakan yang tu. Tak tu saya kata tadi, saya jadi pengarah ni tak tahu. Dulu saya memang garang lah, nak buat macam mana? Jadi bos pengarah kot. Kau dah lah garang. Jadi bila selalu MC tu, kita buat suruh lari 2 orang dekat padang tu, dah siap ambulan tu kat tepi tu, siap buka pintu. Yang seorang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk ambulan. Tak tahan. Macam mana? Jadi dah layak dalam beribu yang minta tu, beribu. Jawatan kosong 2 je, 1 ke 2 jawatan, tapi beribu yang mohon. Apa tu, bila dalam ramai-ramai tu 30 masa terpantas, yang tu kita panggil interview. Adalah yang bagi alasan pregnant, tak boleh lagi. Ada seorang penyakit ni memang mati cepat kalau dia berlagi. Yang tu kalau tengok, kalau result dia memang betul-betul layak semua dan terbaik, kita pertimbangkan tambah lagi 2-3 orang untuk interview. Tu je. Lepas tu belum lagi tu 50 masa terpantas lagi tu, kita bukan 30, 50 masa terpantas, kita ambil pula ujian bertulis. Lepas ujian bertulis, baru kita ambil 30 atau 25 orang untuk interview. Jadi dia tak boleh cakap. Kalau kita keluar jawatan kosong, kita panggil 10 orang, yang lain mesti bercakap. Dia tu semua dah ada kabel ni, suruh dia lagi. Semua orang nampak, memang tak dapat lah aku ni, aku lari pun slow. Ya, kalau siapa yang dia dapat tu, memang dia tahu dia kena lagi. Walaupun tinggal 5 hari, dia akan bercuba berlari petang-petang tu untuk training. Itu yang kita buat. Lepas tu tengok yang saudara saya nak buah saya tu, layak pula dia lari tu. Buat ujian bertulis, lepas pula dia masuk senarai temuduga tu. Itu sebabnya Lord Denning kata, justice is not only be done but must be seen to be done. Keadilan tu bukan hanya dilakukan, tapi mesti dilihat ianya dilakukan. Tunjukkan keadilan tu dilakukan. So waktu interview, dalam 25 orang calon tu, saya pesan dengan Azrin, dengar ni Azrin, Puan Azrin, ya bos, nanti dalam senarai temuduga ni nampak tak ni yang nama ni? Nampak. Nanti bila sampai dia ni, sebelum panggil dia masuk dalam bilik temuduga, cakap dulu kat bilik ni, bagi tahu dulu sebelum panggil dia. Okey. So senarai pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai nama dia, tuan, yang ni yang senarai yang tadi tu, yang nama apa tu? Okey, saya pun beritahu pada 2 panel. Masa tu saya pengarah undang, pengarah jabatan perancang bandar dan desa, pengarah jabatan landscape, lepas tu bahagian HR. Saya cakap, calon yang lepas ni adalah anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam dewan ni, dalam bilik temuduga. Saya serahkan pada semua bertiga ni untuk buat keputusan, menilai mana yang terbaik. Okey, saya minta diri dulu. Saya pun duduk kat luar dewan, duduk kat bilik rehat tu. So interview pun berlangsung 10-15 minit. Azrin tadi datang, bos dah sudah. Okay, saya pun masuk balik, saya tanya macam mana? Tak layak lah, kata, sebab saiz dia kecil, saiz dia tak cukup saiz. Lepas tu soalan banyak tanya tak boleh jawab. Okey, saya pun tulis tak layak. Tetapi kisah tu tidak berakhir di situ. Oh, sambung drama sampai ke rumah. Keluarlah ayat makcik saya, sampai hati kau, daripada kecil aku jaga kau,
Masa kau sakit dulu, inilah orang yang dukung kau. Ini balasan kau. Kata tu. Saya kan buat macam mana? Tak layak. Bukan kata saya tak nak ambil dia. Saya kata, saya cakap bukan saya tak nak ambil. Tapi itulah harga dia. Kita jadi tak popular sebab kan tak tolong saudara. Dia kata, bukan tak tolong. Tolonglah tu. Saya nak biar dia dapat kerja. Kalau contoh dia dapat, orang tak boleh cakap saya tolong. Waktu interview tu saya duduk luar lah. Saya kata saya tak boleh. Saya ada kepentingan. Tak boleh. Saya pernah tengok ada seorang hakim magistrate, perempuan magistrate. Sekali tengok yang lawan kes ni, yang menyaman dengan yang kena saman. Yang kena saman tu, seorang lelaki ni yang membela yang kena saman ni adalah suami dia. Suami magistrate. Macam mana? Oh, saya ni seorang yang adil. Tak, orang akan cakap laki dia menanglah kes tu. Walaupun kalah, alah memang kau tengoklah denda dia berapa je kena. Dia kena ganti rugi bayar berapa je, dia dah pakat dengan suami dia ni. Orang akan cakap betul tak? So dia kata apa? Saya minta maaf, saya tidak boleh mengadili kes ini kerana pihak defendant tu telah diwakili oleh suami saya. Jadi saya ada kepentingan dalam kes ini, saya tidak boleh mengadili kes ini. So saya tarik diri, kita minta satu tarikh lain sementara pertukaran hakim dilakukan. Tapi untuk yang anak saudara saya tadi, tak sampai 3 bulan dia dapat kerja lain, lagi baik lagi. Dapat kerja lain, kahwin, hari ni anak comel-comel, alhamdulillah bahagia. Maka jangan risau. Macam saya kata tadi, berharap pada manusia kita akan kecewa. Tuhan nak bagi yang lagi baik. Itu je cerita dia. Sabar. Saya dulu jadi pengarah undang kot, legal advisor. Saya ada 80 penguasa. Saya ada 10 bailiff, notice server. Saya ada 10 pembantu tadbir, pengkajian operasi. Saya ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu, Yogesh dengan Shima. Tapi sampai masanya bersara. Sebab sampai satu tahap, Tok Haji, saya tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah ke ceramah part time, dah tak tahu dah. Sepatutnya ceramah part time sudah macam jadi pengarah atau pula part time. Jadi itu sebab saya punya jadual sibuk ceramah hari-hari itu bukan apa. Sebab saya ada salah satu penceramah dalam Malaysia yang tak fokus tajuk tertentu saja. Integriti SPNM pun panggil saya ceramah untuk SPNM. Saya kata, patut kau ceramah tajuk ni kat aku, saya kata. Bab penjawab awam, tata tertib, komunikasi, pengurusan keuangan, kan, semua sebab team building, semua saya jaga. Malam masjid, Maulud pun saya ceramah, Isra Mi'raj pun saya ceramah. Yang motivasi sekolah, universiti pun saya ceramah. Jadi tajuk saya tak terhad pada satu topik saja. Jadi itu sebabnya hari-hari saya ceramah. Jadi tak apalah. Yang pentingnya laksanakanlah apa yang telah dijanjikan. So apa yang kena ada sebenarnya? Apa yang kena ada? Sebab ingat satu kata-kata. Dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Ingat kata-kata itu. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Kekayaan, kemiskinan, akal kita menentukan. Sebab dengan akal boleh ke mana-mana. Tiba-tiba kena buang kerja. Ada seorang sahabat saya, anak dia dapat kerja jadi pilot. Seronok dia. Anak saya jadi pilot. Pilot dekat mana? Dekat AirAsia. Oh, bila rezeki lah kau anak pilot. Hari ni dapat surat, dah berhenti buat majlis perpisahan. Esok tu umum PKP. Dia tak boleh nak buat flight. Tak boleh. Dia kena duduk rumah. Nak kerja dah berhenti. Hilang semua pendapatan. Tapi disebabkan akal ni, niaga buat ni, dia boleh survive. Pilot dia tak ada kerja. Tanya pilot berapa ramai suffer gitu. Dah biasa dapat sebulan 20-30 ribu sebab trip dia banyak. Tak berhenti. Bawa ke kapal terbang macam naik bas. Berhenti, turun, jalan balik, ambil pergi sana, pergi sini. Berapa hari je duduk dekat darat ni. Atas udara je banyak. Alas, tapi mana yang ada akal. Salah seorang tu pilot tu buat apa? Nasi lemak kapten.
Macam ni punya ramai orang makan. Dia datang meniaga si lemak pakai baju pilot tu. Dia buat kelainan. Tetapi ramai juga yang hari ni terduduk tu. Disebabkan bisnes masa PKP tu meletup-letup. Sebab sebenarnya tertipu dengan market pada ketika itu. Sekarang semua online. Memang sebab PKP. Ceramah pun online benda tu. Hara ceramah tak ada orang. Ceramah online semua tutup kamera. Hajar betul. Saya kata tak apa, korang kalau tak nak buka kamera tak apa, tak apa. Dengan saya tutup kamera, saya ceramah. Okey, kita buka. Nak buka ada tu. Bukan senang tu ceramah tak nampak audience ni, bukan senang. Susah, tapi nak buat macam mana tu market dia. Pada ketika itu ramai orang terpedaya dengan market PKP. Sebab masa tu semua duduk rumah, tak tahu buat apa. Grup masak apa pun tak jadi. Nampak macam biasa, tapi sebenarnya bila dia nak beli barang-barang tu, ada barang dia tak beli, dia beli banyak, dia beli online. Orang beli Thermomix gila betul, 7,000. Ada lah berapa kali kau pakai Thermomix tu. Contohlah kan, beli rice cooker yang besar sikit, masa tu baru sedar dalam rumah sejadah tak cukup. Dah sembahyang kat rumah, berperasan nak sembahyang jemaah tak cukup sejadah. Habis kain batik mau buat keluar, order sejadah online. Dan paling juga ada lagi cerita apa? Tiba-tiba Malaysia unsangkable boleh keluarkan USP. Dapat duit banyak, betul. Lepas tu paling tak sangka ada moratorium. Boleh tak bayar berapa bulan, tak ada kena penalti, tak ada apa. Ramai orang masa tu berbelanja, menyebabkan orang tertipu dengan market masa tu. Dan hari ni mula sekarang meniaga susah. Bukan, sama je macam dulu, cuma kita yang tak beringat. Itu je. Nampak tak? Itu sebab kerana kita kena cerdik. Pengurusan kewangan nama dia. Tengok, ramai orang masa tu seronok meniaga online. Sekali dah mula market orang, ada orang buat aku ni. Buat apa? Ada seorang sahabat saya, kedai tutup, dia meniaga char kway teow. Saya ni penggemar char kway teow, cukup gemar. Saya kalau tahu char kway teow tu sedap, bagi tahu saya, WhatsApp saya, mesej saya akan pergi tempat yang kau cakap sedap. Saya jenis tak sedap memang saya cakap tak sedap, saya cakap. Saya kecapannya tukang masak, kau masak tak sedap, saya cakap. Sebab apa? Saya nak suruh dia perbetulkan. Nak pula char kway teow tu sensitif kat saya. Celah-celah rumah orang pun aku cari. Jalan tempat makan, gila dalam rumah orang ni betul ke tidak tempat ni? Betul, sedap betul. Ada tempat-tempat yang saya makan sedap lah, saya tahulah. Ada orang dia tak faham char kway teow tu, dia ingat berkuah sampai itu kway teow Hailam. Apa maksud char kway teow? Char kway teow, apa maksud char kway teow? Orang Penang tak tahu maksud char kway teow. Apa maksud char kway teow? Char kway teow, apa maksud dia? Goreng, itu je maksud dia. Makan aja tahu, faham je tak tahu. Saya dulu masa mula-mula datang Penang, ada seorang sahabat saya bawa saya makan kat lorong tu. Memang Cina punya kway teow tu. Dulu budak tak tahu, telan aja lah. Memang sedap, dia macam putih-putih sikit. Dia basah, kuah tu sikit sangat. Dia punya sedap tu, aku balut 5 mangkuk. Sebab dia tak banyak pun. Mana ada char kway teow banyak? Kepada pengusaha-pengusaha char kway teow, kau kena ingat kway teow dia tak banyak pun, sikit-sikit aja. Lepas tu kerang, kalau kerang lambak jangan pakai. Kerang lambak macam kunyah getah tau. Dia akan merosakkan rasa kway teow tu. Nampak prinsip kway teow. Hari ni ilmu tentang char kway teow. Saya makan dekat Sungai Dua, char kway teow telur basuh. Aku pun tanya, telur siapa basuh dia? Macam tu lah jenis cari yang terbaik ni kan. Boleh tahan lah, boleh tahan. Tapi ada lagi lah yang saya jumpa yang lagi sedap lah. Dan saya yakin KPO dah mula terbayang mana yang sedap nak bagi Syamsul Debat ni. Saya boleh rasa-rasa macam tu lah. Macam tu lah. Lain kali panggil penceramah selebriti, kau kena tanya dia suka makan apa.
Jangan ikut selera KPO je. Selera KPO dengan juruk dengan menari. Kan? Tak ada, saya okey je. Saya makan, masalah. Betul. Bodison. Bergenang apa bendanya? Betul kan nak makan kan? Burger coklat king lah, apalah. Jangan pergi apa tu mengaku tu coklat Penang. Siapa boleh coklat Penang? Tergamak kau menyakitkan orang Penang macam tu. Macam mengaku cucuk udang lalu gajah. Mengaku dia. Saya antara yang awal dulu makan cucuk udang lalu gajah dekat UiTM masa saya belajar kat UiTM kat London dulu, lalu gajah Melaka. London lalu gajah Melaka. Lendu. Kuah dia dulu pekat tau. Masuk tu kedai buruk, cencorot memelintas ni waktu tengah makan. Dia punya sedapnya betul. Dulu ya Allah, saya cakap bukan kata hari ni tak sedap lah, tapi dulu tu dia sedap asli dia lain. Saya tahu. Boleh tanyalah isteri saya. Dia memang tahu kaki bapak gila ni char kway teow ni. Char kway teow omak tu antara yang saya boleh lah. Yang dekat Parit Buntak tu. Kalau lalu perjalanan pergi utara, kalau boleh singgah saya masuk char kway teow omak tu dekat Parit Buntak tu. Ya, boleh tahan lah. Siap beritahu lagi. Nak udang dia dah tahu dah. Kalau Samsul Rebat ni, udang tu siap kopek kulit. Saya nak. Dia tahu dah. Iya, bapak gila char kway teow ni. Tak makan benda lain pun tak apa. Betul. Saja dah 5 kali dah saya tekankan ni kan, nak bagi faham macam tu je, saja je. Dah tu cerita pasal akal tadi boleh masuk ke Tiaw, bayang tak? Kemudian keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Jangan kita angkat diri kita, tak payah. Tak perlu pun. Mbak kata pepatah Cina tu, tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu je lah. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Itu daripada peribahasa Cina. Orang yang tegur saya tu guru. Itu sebab orang tua dulu cakap, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Kalau guru pesan tu dengar je lah. Ya, jadi maknanya kalau orang tu tegur kita, makna berpesan supaya kita jangan buat lagi. Itu je. Ya. Saya jumpa dengan Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus. Tu. Masa tu dia sakit jantung dah. Masa tu dia dah operate. Saya ingat setahun sebelum dia meninggal. Anak dia beritahu. Kan? Anak dia beritahu. Ni abah ada kat hospital ni, AJN. Kalau senang-senang ziarah lah. Saya pergilah ziarah. Saya minta izin dekat AJN, dekat kaunter bawah tu. Bukan semua orang boleh masuk jumpa dia. Dia kata, siapa nak jumpa? Samsul Rebat. Panggil dia naik. Kata. Saya pun dapat jumpa dia. Berbual dia kat katil. Berbual. Macam-macam lah tajuk yang saya buat dengan dia. Lepas tu hujung tu saya minta dia nasihat saya. Yang pertama, sabar lah banyak-banyak, dia kata. Jadi berceramah ni sabar, kata. Yang kedua, bila berceramah jangan jerit-jerit kat orang. Jangan jerit-jerit kat orang. Saya rasa ada seorang kawan saya macam tu, saya kata. Ada seorang kawan baik betul. Betul. Tapi maksud dia sebab yang depan kita ni bukan orang jahat. Yang dengar ceramah ni semua orang baik-baik. Yang jahat tu yang tak datang dengar ceramah, dia kata. Betul kata. Jadi cakap elok kata. Macam itulah. Kalau kita bagi penekanan pun maksud orang faham, kita bukan marah orang depan ni, dia marah ni. Macam itulah. Jadi tu antara pesanan dia. Pesanan dia tu yang mengajar kita supaya berjaga-jaga. Itu aja. Hati-hati. Berapa ramai sahabat saya, hati-hati dalam bab ceramah ni. Kadang ada orang perempuan ni ambil gambar gila bergambar. Gambar ramai crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper. Mampu lelaki dia marah kat aku. Contohlah kan. Ada tuan-tuan. Ada orang perempuan ni kadang dia tak fikir lelaki dia tengok bercemburu. Jangan main. Ada penceramah perempuan kan, penceramah wanita ni, dia berceramah. Kemudian ceramah perdana, forum perdana. Contoh, dia letak muka perempuan ni, muka saya dengan seorang lagi. Ustaz apa? Tak ingat lah. Tapi suami dia cemburu sebab gambar tu. Buat gambar poster ni. Letak sebelah. Tak boleh. Semenjak daripada itu, setiap kali program dia seorang je belah sini. Yang lagi dua tu belah sini. Belah forum. Kita nampak macam kelakar. Tapi betul. Sensitivity. Jaga hati suami. Macam tu sekali. Amen.
Saya tahu perempuan yang komen lah fikir dia je. Habis yang lelaki tu mana apa? Ada je nak menjawab. Menjawab tetap menjawab orang perempuan. Itulah kerja. Kan? Sabar banyak. Sabar. Kan saya dah beritahu tadi, suami bukan hak kita. Walaupun dia suami kita. Contoh paling senang lah. Saya tengok kat tangan masing-masing yang ada jam. Saya tengok jam. Tengok jam masing-masing. Saya tengok jam kan. Saya nak tanya, jam tu siapa punya? Jam tu siapa punya? Ramai jawab saya punya. Dia kata, tangan tu siapa punya? Allah punya. Diri kita pun Allah punya. Macam mana tergamak cakap jam tu kita punya? Simple je. Mati besok tanam sekali, baru kita punya. Belum pernah lagi berjaya lepas lagi mayat tu, bawa harta dia masuk tanam sekali. Betul cerita. Itulah hakikat hidup kita ni. Contohlah, siapa KPO? Contoh Tuan Haji Rozali KPO. Jawatan siapa? Jawatan dia lah. Siapa cakap? Sampai masa Tuan Haji Rozali pun penat, dia pun nak pencen macam saya. Pencen, saya bersara dah. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel tau. Oyo dapat lah. Bukan semua hotel. Ada hotel yang top-top tu saya tunjukkan kad pesara. Jangan buat kelakar lah Ustaz. Kata tu. Waktu cakap tadi, bukan kita punya. Jadi bila kita tahu bukan kita punya, hanya sementara. Dalam sementara tu buat elok-elok. Itu cerita dia. Keburukan yang paling buruk terpesona pada diri sendiri. Syok sendiri, tak payahlah. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Dan bayanglah, orang tu dah lah tak cantik, rasa diri dia cantik. Boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam tu lah. Hari ni kita buat benda baik. Tapi tak adalah maksud saya kata tadi pasal hak tu, tak adalah kata sampai buka jam ni. Tak. Kita buat jam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nasihatkan, jam ni benda baik tau. Kita tengok masa, mengingatkan saya nasihatkan pakai belah kanan. Saya nasihatkan pakai jam tangan ni belah kanan. Saya dulu masa orang pesan kat saya, memang betul. Mula-mula kita rasa macam, mula saya pakai, minggu pertama pakai, kejap-kejap tengok jam. Sini. Kan, sebab dah biasa tengok belah kiri. Tapi lama-kelamaan kita pakai pun dah mahir dah belah kanan. Betul? Buat sunnah Nabi belah kanan, benda-benda baik belah kanan. Kita buat. Saya isteri saya mula terlupa. Betul kan? Dia kan betul kan? Iya. Tak betul pulang lah. Nak pakai kat kaki ke apa sekat hati lah. Tapi kelas kanan. Kan? Dan semula-mula perbuatan, ini poin kita nak beritahu pasal integriti. Semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Akhlak ni lah yang nak jaga kita. Bila dia tak ada, Haji Rozali dulu dia jaga koperasi ni, Allah, seronok betul dia. Susah nak jumpa macam dia. Contoh kan, yang sekarang pengurusi koperasi entah apa benda ni, Allah. Sikit klaim pening balik. Contoh lah kan. Tapi makna nak akhlak tu yang orang akan ingat. Contoh saya Haji Rozali dengan Tuan Haji Najib ni dilepak sekali tengah minum layan char kway teow. Bagi hin dah 6 kali dah sebut 6 kali. Kira dah berapa kali? 6 kali. Tengah layan char kway teow ni, tiba-tiba lalu seorang anak dara tumpang lalu tepi meja, tumpang lalu Bang Haji terangkat kopiah ni. Semua tanya, soalan orang tanya, anak siapa tu Haji? Semua cakap, anak siapa tu? Baik dah ya. Tapi kalau kita tengah minum ni, tiba-tiba orang lalu naik kereta dia berhenti break, terkejut dia, tin dia hon, mak siapa pula ni? Aduh, bingit telinga, nak berbual pun tak boleh. Dia turun kepada kereta besar ni. Weh, rumah Haji Rozali mana? Yang dia tanya tu Haji Rozali. Haji Rozali, entahlah, tak tahu, kau pergilah tanya orang lain. Sebab apa? Sebab tak layak penghormatan bagi orang tak beradab seperti itu. Akhlak yang baik. Jadi simple je. Bab integriti hari ni, yang pertama yang kena ada apa? Yang pertama kena ada adalah jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan.
Claim hanya cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita keluarkan. Nama pun claim tapi tak penuh. Tipu claim mileage, tipu claim overtime, jangan. Claim tidak menambah pendapatan, tapi claim boleh tambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi claim. Itu tambah pendapatan. Jangan menipu. Faham Ingat, itu pertama. Yang kedua, amanah. Tolong jaga amanah. Nabi pesan, la imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dengan surat beranak-anak untuk tujuan peribadi. Jangan, tak halal. Carbon untuk guna walaupun setitik untuk tujuan peribadi. Ingat, itu koperasi punya. Kat luar sana kita photostat baru 5 sen, 10 sen selai. Apa sal kita nak langgar benda tu kan ni? Datang pembekal kita yang berbangsa Cina datang dekat-dekat nak raya Cina. Kita boleh tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Apa masalah kau nak minta sahabat kita bangsa Cina tu bagi limau, kenapa? Sedangkan tepi jalan tu lambat je sampai hari perayaan, berlambat limau tu orang tak beli. Kau beli baru RM5, RM7 satu kotak besar tu. Kenapa nak jatuhkan amanah yang dah bagi kat kita? Dia kalau dia bagi kita kawan-kawan mah, tak ada mana dia. Percaya cakap saya. Kalau tak ada kepentingan, dia takkan bagi. Dengar cakap saya. Jangan bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati kena baham harimau? Ya ke? Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Baru steady cerita tu. Ini kena gigit anjing, lumpur-lumpur dan so mati pun benda ya. Maknanya kita ni jaga maruah kita. Tidak semurah itu. Jangan letak maruah kita senipis kulit limau. Jangan. Jaga amanah. Bawa anak pergi pejabat, ada kerja tak siap hujung minggu. Duduk dan diam, jangan kacau mama. Nak ambil kertas soal selai, ambil kertas tu koperasi tunas muda punya. Bagi pen soal sebatang. Pen tu pun pejabat punya. Macam mana kau boleh dengan sewenang-wenangnya guna? Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara kecil seperti ini tidak boleh dijaga, macam mana nak menjaga negara? Kita mau, orang kata jatuh faham? Kan? Kita melihat prinsip tata kelola. Dia katakan, faham dah, apa. Kalau benda kecil tak jaga, macam mana nak jaga benda besar? Amanah, kita nampak benda tu tak ada apa-apa. Sebenarnya itulah permulaan dia. Lepas tu mula orang datang bagi duit. Orang datang kadang-kadang, hari ni rasuah bukan hanya duit saja. Rasuah bagi, dia bayarkan pergi pusat karaoke. Dia bayarkan sampai pergi luar negara bercuti, dia bayarkan untuk main golf kat sana. Hari ni beli tiket wayang untuk kita. Banyak macam cara. Jadi jangan kita letak, sekali kita terima duit itu, sepanjang hayat ketenteraman jiwa Allah tarik. Nampak je orang tu, alamak dia ni nak apa pula hari ni. Kita ambil sikit je, ambil benda tak ada apa-apa pun. Tapi makna dah ambil tu, ambil. Kalau dia cerita kat dunia ni, habis. Zaman viral sekarang ni, tak boleh sorok. Orang tahu juga. Apa amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Berapa banyak koperasi bubar, tengok. Banyak koperasi akhirnya menjatuhkan, akhirnya tak relevan, habis, tutup. Kena froze account, habis. Sebab tidak ada kesatuan, wahdatul fikr, kesatuan pemikiran yang tersatu dengan yang lain. Seronok jatuh menjatuhkan. Seronok kalau alang-alang jatuh, biar sama-sama jatuh, puas hati. Itulah dia perangai yang dinamakan sebagai Yahudi. Tu alang-alang jatuh, biar jatuh semua. Jangan kata organisasi, jangan kata syarikat korporat, adik-beradik pun macam tu. Nampak tak?
Buang 3 perkara. Pertama, buang tamak. Ingat, jangan tamak. Kongsi tak apa. Orang perempuan kena ingat ni. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Tak. Kawan lelaki kena dengar ni. Orang perempuan dengar ni. Orang perempuan mungkin tak membunuh. Dia tak mencuri. Dia tak merompak. Dia tak menipu. Tapi dia orang perempuan tak boleh buang satu benda dalam hati dia. Sangka buruk. Tengok tu sangka buruk. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Alhamdulillah. Contoh ceramah hari ni benda baik. Dapat poin yang baik. Kongsi dengan orang. Itu maksud saya. Ada makanan rasa tak boleh habis makan seorang, share. Itu maksud saya. Yang sangka buruk ni kenapa? Saya tak ada cakap apa pun, cepat. Apa masalah? Daripada tadi vibe positif kita bagi, saya langsung tak ada sebut pasal benda-benda lain. Suami kan, ni sign dia, jangan baca-baca, sign je. Tak apa benda lah. Baca buat apa? Dah memang benda baik. Abang nak cepat ni. Tak percaya sangat abang ni. Saya tak nak sign. Hantarlah. Saya bukan faham pun benda abang tulis apa benda. Rupanya suami nak transfer tanah nama kita. Hidup susah bila sangka buruk ni. Suami balik lambat, kata cari perempuan. Ya apalah kau ni, asal lambat aja main perempuan. Dia kata, apalah kau ni. Bukan macam Melayu kau menepah. Iya. Jangan tamak kongsi benda-benda baik. Tak apa. Betul tak? Kongsi benda-benda baik. Tak apa. Betul tak? Orang perempuan saya tanya balik semula ni. Setelah saya bagi penjelasan, saya tanya, kalau benda-benda baik kongsi tak apa, betul tak? Betul. Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Tak adalah, gurau aja. Gurau aja tak ada. Kedua, jangan sombong, buang sombong. Nak sombong dengan apa? Samsul Bat datang pun sempoi je, macam ni je pakai kurta. Kurta, seluar biasa, kasut pun tengok. Kan? Supaya orang tak rasa macam kalau saya pakai tie, pakai bow, pakai suit, Encik Samsul, dia jadi formal. Tak ada apa, okey je, santai je Samsul Bat ni. Senang je. Kan? Kalau ikutkan, kalau siapa, biasanya kalau penganjur dapat cakap dengan saya, Syed Samsul kat mana dah? Memang seronok saya. Kalau saya pagi tadi dapat, saya dekat Johor ni, saya akan jawab macam tu. Bukan hari ni, jadi ke program tu? Siapa tak cakap dengan saya batal? Jangan, orang dah ada, dah ready dah ni. Saya bangga tau. Ada cikgu-cikgu sekolah gemar tanya dulu, Syed Samsul kat mana ya? Bukan batal ke program? Jangan tuan, orang dah ramai, tuan mati, saya tu ajak dah. Iya. Saya ni, insyaAllah, kita ni semoli ayam jangan 2 kali. Menyeksa binatang namanya. Tapi sekali dah zrap settle dah macam tu je kan. Itu dia. Buang sombong. Jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Samsul Bat. Berapa lama Samsul Bat? Lepas 2-3 tahun ni ada pecamah baru, Samsul debab debuk semua keluar. Kan? Nak belagak dengan apa? Kan? Saya pun tak minta lah jadi macam tu. Kalau tanya saya lah, saya rindukan saat saya sebelum jadi Samsul Bat. Saya selalu je datang sini camah dekat flat Bukit Dumba tu. Ceramah ada Abang Azmi tu selalu buat kuliah dekat flat dia. Lepas tu ada saya ceramah dekat sini banyak. Ada sekolah apa? Sungai Gelugok. USM. Berapa kali saya ceramah? Dulu masa saya bekerja, saya pergi kursus kat sana. Berapa kali? Allahu Akbar. Cuma dulu orang tak pedulikan saya. Sekarang lah je. Tanya nyempat ambil gambar. Aku ingat gambar sampai beribu orang, 50 orang ni pun. Ambil gambar nanti takut tak sempat. Tunggulah. Aku ingat ramai sangat dalam dewan ni. Rupanya lah, yalah. Tak mencabar, tak sampai 10 minit settle semua orang lah kot. Kan? Lain memang saya biasa kalau ceramah, kalau penuh dia macam itu, saya ceramah untuk dia buat dekat hotel apa. Baru ni untuk SUK Penang dia buat dekat hotel apa, dekat apa kita pergi?
Everly ke apa? Evergreen. Evergreen. Evergreen dekat tengah tu, dekat simpang mana dah? Dekat, lepas tu parking tu dekat dengan padang kota kan? Iya, itu memanglah satu dewan kot. Nak bergambar, selangkah bergambar sampai keluar. Saya kena langkah je, tidak lambat. Dan hari ni adalah hari last saya ceramah sebelum besok saya nak berangkat ke Tanah Suci. Besok saya pergi umrah lagi. Jadi nak makan tu memang kena cepat lah, sebab saya memang ni lah kalau ada lah yang pagi, manalah tahu tiba-tiba dia cakap. Saya tahu cakap ni biasa malam, saya tahu, tapi manalah tahu keajaiban kan. Macam saya ceramah itu dekat, kalau belah-belah Pahang saya minta Kang Patin dapat, terbaik Kang Patin dapat. Jarang sebab ni tak dapat benda dia nak, jarang. Kalau tak dapat tu mana kali pertama. Macam tu lah cerita ni kan. WhatsApp hang buka kuali hang sekarang. Tak ada lah, okey je, tak ada mana dia. Saya ceramah masa saya ikan patin paling sedap ni, Kuala Lipis. Ikan patin paling sedap kan, orang sebut temeluh-temeluh, tak, Kuala Lipis macam ni. Sebab dia lagi laju air sungai dia, lagi sedap ikan dia. Dia bagusnya dia tak ada bau. Orang perempuan kan biasa boleh bau hanyir. Tak. Dia tak ada bau sebab dia ikan air lalu ni. Sedap. Yang beli dekat pasar tu memanglah saya pun tak boleh makan. Dia rasa berpasir dengan bau hanyirnya. Itu saya kata tadi, patin pun ramai orang mengaku patin mungkin temeluh. Dia kata saya naik kereta, driver, oi pusing-pusing, patin pusing, berhenti order. Kita baru sigap dia berbau. Memang potong habis. Tu ada. Kan? Saja je sebut kan. So jangan kita belagak, tak ada apa pun. Sampai masanya saya akan bersara. So orang masa tu ceramah. Sebab saya ceramah setiap hari tuan-tuan. Setiap hari saya ceramah 2 atau 3 ceramah. Paling banyak 2-3 ceramah sehari. Dan bila kalau ada kuliah subuh, dia boleh jadi 4 sehari. Dan bila saya ceramah, kenapa saya ambil banyak tu? Sebab kalau saya lagi lewat, kalau contoh saya kurangkan, lagi lambat orang lain dapat turn. Macam kalau tanya hari ni, tanya PA saya, siapa yang booking saya, ni booking berapa lama? Berapa lama booking ni? 3 bulan. Nasib baik dapat 3 bulan. Mana dia dapat selit tu? Dapat selit kebetulan saya ke Penang. Kalau ikutkan hari ni patut tak boleh ada ceramah ni. Sebab besok dah nak pergi umrah, patut saya rehat ni. Kan? Tapi tak apalah, dah kata dah banyak kali dah tragedi, tak apalah. Kan? Betul, ikutkan. Kalau siapa telefon saya hari ni, kalau tanya kekosongan, memang bulan 7 tahun depan. Sekarang. Dan lagi satu, tahun depan saya dah mula nak ada rest. Seminggu nak sekali rest. Dekat office. Dapat masuk pejabat, jumpa staff. Kemudian dalam sebulan sekali yang ada hari Jumaat, Sabtu, Ahad rehat. Kalau tidak saudara mara, kahwin pun tak campur orang, pening kepala. Bayangkan pak saudara nak kahwinkan anak, tanya tarikh saya. Bila yang saya cuti? Kalau tidak saya tak boleh pergi dia punya kenduri tu. Bayangkan lock, setahun sebelum dia dah lock dah. Bayangkan terpaksa. Kan? Birthday anak, birthday orang rumah, semua lock siap-siap. Kalau tidak, pernah satu tahun tu macam ada masalah dengan sistem kalender tu. Dia dah block tapi benda tu tak masuk. Sudahnya birthday saya pun ceramah. Imam Masjid Jerantut keluar kek, Allah selamatkan kamu. Pahal pula imam ni berpandai dah celebrate birthday kata. Ya macam tu lah. Saya kata dengan isteri saya, abang ni sibuk setahun 2 je lagi. Saya kata besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah nak muka abang, sudahlah. Saya kata tak payah nak belagak-belagak, tak ada apa. Tak ada apa pun, dunia je semua. Pelakon tu punya hebat dulu, berlakon watak utama. Hari ni berlakon jadi bapa dah. Tiba-tiba berlakon jadi ikon untuk iklan Pak Mat Western. Ni macam mana? Dulu heroin watak utama kot, bakat wujud RTV musuh tengah, tampak jadi poster. Hari ni berlakon jadi bibik, saya cakap Indon ni. Dulu menyanyi punya sedapnya, hari ni masuk ke Gawat Ganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Dia cakap apa? Sampai masanya. Nak belagak dengan apa? Weh, dia tu dekat pejabat tu nombor 1 tu. Tu nombor 1 tu. Nombor 1. Tiba kat masjid kat ujung tiang macam ni. Apa hal tu? Pencen. Dia cakap apa? Betul tak? Sampai masanya. Siapa sangka ni? Ni saya tengok berapa ramai ni orang-orang lama.
Kan? Tengah menghitung hari ni bila nak pencen. Sampai masa. Anak-anak dah lepas, anak-anak dah besar-besar, sampai masa. Kan? Itulah dia. Syukurlah Tuhan bagi kita satu nikmat umur ni. Sebab mati besok 3 benda je Tuhan tanya. Pertama, Tuhan tanya nikmat. Kedua, Tuhan tanya tentang amanah. Ketiga, Tuhan tanya tentang silaturahim. Amanah kita cerita hari lain, detail. Amanah je. Silaturahim kita cerita hari lain, pasal silaturahim je. Tapi nikmat ada 4. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, nikmat harta. 4 ni Tuhan tanya. Macam mana kau habiskan umur kau? Macam mana kau habiskan waktu muda kau? Semua Tuhan tanya. Okey? Ni jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni apa? Tadi kita cerita, saya cakap, dengki ni apa? Dengki ni apa? Macam mana? Makin aku tanya, makin slow ni, faham? Dengki tu apa? Tak apa. Cakap salah tak apa. Dengki apa? Tak boleh tengok orang lebih. Lagi? Cemburu. Lagi? Sedangkan dia cemburu lebih kurang, tapi dia tak sama sebenarnya. Cemburu tu dia boleh membawa pada dengki. Cemburu macam tu kan. Tapi kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau orang lain dapat kelebihan atau kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Dengar juga tu. Dengar. Dia tak rasa apa, dia dengki. Ramai lagi kan, bukan dia je kan. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat ni, tahulah ada 10 orang semua dapat naik pangkat. Maknanya dia salah seorang lah. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru, yelah buat loan senang je sekarang ni. Dengar-dengar anak dia dapat semua A ni. Yelah. Dengar agak semalam ada orang beritahu. Malah. Dia sepatutnya macam mana? Sepatutnya happy. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak benda dia curi duit tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu, la ilaha illallah, confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa tu macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Nampak? Habis sepatutnya macam mana? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, ya Allah, ya ke? Ya Allah, nak jumpa dia lah. Tahniah tau dapat pergi haji. Bos, nanti papa tolong doakan saya dapat pergi juga. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Daftar pun tidak. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tau. Mati hidup belum mati balik 3 kali. Gila betul. 2148. Hari ni ada orang minta tolong saya lah. Saya kenal lah orang tabung haji ni minta tolong nak pergi haji. Saya kata satu je, hari ni yang pergi hari ni adalah orang yang termasuk senarai tertunggak yang belum pergi tahun 2009. Orang yang baru daftar tahun lepas sibuk nak pergi tahun ni kan. Tak apalah, boleh cuba, tapi yang package mahal sikit lah. Minimum yang package tu, minimum bilik berempat RM69,990. Satu kepala, hotel jauh RM70,000 seorang. Yang paling mahal bilik berdua RM199,990, RM200,000 lah sedang cerita. RM200,000 laki bini pergi beli rumah. Duit tu tahu. Tak apalah, buat rayuan. Kadang-kadang ada yang lepas. Ada tu lepas dah turnnya BMI pula. Berat macam-macam masalah dalam badan tu, jantung lah apa semua. Menggigit-gigit, mengeletar, batuk lagi banyak, ada bercakap macam-macam. Tak apalah, ikhtiar. Saya sebenarnya bukan tak pergi sebab sakit, sebab Allah belum izin, itu je. Kalau buat rayuan kadang-kadang ada orang rezeki dia dapat, buat je lah rayuan. Contoh, jangan dengki. Okey. Dengki satu lagi nak bagi faham. Kalau kita faham, dengar maksud saya bagi dengki ni apa? Dengki ni kalau ambil definisi macam saya bagi ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah dengan orang.
Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Macam mana dia boleh jadi KPO? Tuhan dah izinkan. Kita petikai kan? Mana kita petikai? Allah yang mengizinkan benda itu berlaku. Nah, nampak? Cuba kalau kita dapat sesuatu orang petikai kan, anak dia dapat 9A, straight A's. Kau tak tahu ke dia dengan kementerian macam ni? Kawan-kawan dia semua jaga peksa ni. Kawan-kawan dia yang bagi makan, memanglah anak dia semua A. Kecil hati kita. Sedangkan anak kita tak tidur malam, belajar, beria, berasap kepalanya dah. Bukan berasap kepala sebab anak maknya bancuh air, berasap tu nampak macam berasap kepala, bukan kepala, tapi cawan tu. Itu dia. Seolah-olah kita mempersoalkan apa Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Kita dapat naik pangkat, memetikai. Dia dengan Haji Rozali macam mana pula? Weh, kabel kuat. Itu dia cakap hari ni kalau nak dapat kejayaan kena usaha, tawakal dan kabel. Dia kata macam tu. Tak betul. Kalau kan ingat tak ayat tadi, kalau satu dunia berhimpun, kalau Tuhan tak izin tak dapat juga. Tak payahlah. Percaya pada Allah. Abang jangan gatal cik perempuan lain. Kita akan kecewa. Tapi ya Allah, Kau jagakanlah dia untukku ya Allah. Jadikanlah dia suami kiriman Tuhan ya Allah. Janganlah kau benarkan dia memandang ke arah yang lain melainkan memandang kepadaku ya Allah. Mati suami dia besok. Sebab dia tak pandang tempat lain, pandang bini dia. Accident habis dia langgar semua. Macam tu. Tak adalah doakan yang baik-baik. Minta Allah jaga. Itu ya sebenarnya. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Seterusnya apa? Seterusnya yang kena ada adalah percaya pada hikmah. Satu benda yang berlaku ada hikmah dia. Aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Rupanya Tuhan bagi benda lain. Allah kata campurlah. Oh, tak sabar nak kuih tiaw ni. Mana Tuhan nak bagi benda lain? Tuhan nak bagi benda lain. Tuhan tak bagi apa? Tuhan tak bagi tu, Tuhan nak bagi benda lain. Tuhan tak bagi macam cerita tadi, boyfriend kita tak jadi, dapat suami yang lagi baik. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi anak kita yang baik. Kita balik rumah, mama tak sihat kan? Mama dah makan ubat ke belum? Allah, budak ni sejuk apa? Sejuk apa? Perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tu. Sejuk hati, ya Allah, anak mama. Mana ada anak mama, mana ada. Sejuk hati. Dia fikir dia je ada perut. Orang lelaki tak ada perut tu. Sejuk hati. Nampak? Tuhan bagi benda. Ataupun Tuhan bagi suami yang baik, suami yang romantik. Suami balik rumah, sayang, abang balik dia sayang. Abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Tak payah nak geli-geli sangat. Aku happy ke tak aku cakap. Geli apa benarnya. Gembira kalau dapat suami macam tu, betul tak? Itu saya kata Tuhan bagi benda lain. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kan? Saya okey je. Kawan-kawan saya, ramai-ramai kawan-kawan saya kan, ada yang dah datuk, ada yang datuk seri. Saya okey je. Saya SDR, senior doktor. SDR Syamsul Debat, saudara Syamsul Debat. Okey je. SSD. Tapi hari ni lah tutup terus apa Ustaz? Buka je lah. Kau biar dia nampak berseri sikit. Dia tengah ni. Nampak ni. SSD. Okey lah. Daripada Ustaz Syamsul Debat. Saya tak pernah sebut nama saya Ustaz. Ustaz Syamsul Debat. USD. Mahal tau. US dollar. Takut tak boleh bayar nanti. Saya okey je. Senang. Simple je.
So kita jangan risau-risau, jangan kita pening-pening bala. Tuhan bagi macam-macam. Malam tadi berapa ramai yang terlelap malam tadi, tidur tak sempat minta panjang umur. Terlelap, pagi tadi hidup lagi Tuhan bagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, ya Allah kenapa aku hidup lagi ni, Allah, tak ada. Nampak tak? Itu nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Percaya pada iman. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Bekerja, jangan berkira dengan orang. Lepas tu jangan, ini bukan, saya tak tahu kenapa dia yang letak file yang atas meja saya tak tahu. Dia yang tak tanya kenapa pula. Saya pun diarahkan, tu saya letak atas meja dia. Siapa yang suruh? Dia suruh. Dia tu saya pun tak ingat dah siapa yang suruh saya. Jangan jadi cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Perut sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Ulah nak makan. Okay, Tuan Haji, sebagai KPO, Tuan Haji kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja ya cuba-cuba dia orang beria dia menjawab tu. Berkerut muka lepas ni apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, tak semua menyalahkan orang. Sampai kan dia kata ikan tak timbul pun jadi hal. Rumput panjang sangat pun jadi hal. Nak disalahkan. Kan? Kedai tak buka lagi lah. Macam-macam salah. Tu ikan char kway teow tak ada. Kedai tak buka lagi. Semua salahkan orang aja. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak binatang dalam cerita tu ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya pada ular-ular kenapa kau nak makan katak, ular ulang 3 kali jawapan. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya dah dipadamkan audionya oleh Jabatan Arkib Negara, iaitu so what. Bila dia tanya orang tak boleh jawab dah. Lain kali bila bos ni kenapa tak siap ni, kenapa tak? Itulah puan, minta maaf puan, memang salah saya sepatutnya kena siapkan semalam, saya terlupa. Okey sekarang puan nak saya buat apa? Dah simple, tak payah nak melengah-lengahkan masa, tak payah. Okey, seterusnya apa? Respon positif. Apa ada peraturan baru tiba-tiba ditandatangani oleh KPO mulai beberapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan bagi begini, semua staf hendaklah begini, semua staf hendaklah macam ni, zap sign. Kena positif. Ini tak puas hati dengan notis. Apa benda lah, susahkan orang. MD lah, pening lah paling. Yang seorang tu lah, korang yang muda-muda ni buatlah akad nak pencen. Yang seorang tu pula selalu sangat dengan ayat tu lah, nyampah aku lah. Kita pun baca balik notis, ada tak? Kepada nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Ada tak yang cakap macam tu? Ada. Besar gelak. Iya. Satu je positif. Bila ada sekela tu keluar, adalah sebabnya dah bincang lah, bahagian pengurusan tertinggi dah bincang dah benda tu. Buat dulu. Dan last sekali, ikhlaskan hati. Sebab ikhlas ni simple je. Dalam hidup kita ni 5 benda kena install dalam hati kita. Kalau nak berjaya dalam hidup dunia akhirat, 5 benda kena ada dalam hati kita ni, kena install. Cari software ni, install dalam hati. Pertama, sabar. Kena sabar. Kalau tak sabar, KPO takkan bertahan lah. Ingat senang ke? Benda leceh orang pertikaikan, duit ni pergi mana lah, itu semua kena pertikaikan. Jaga duit memang macam tu. Sebenarnya bukan jaga duit tu masalah, jaga manusia tu masalah. Duit tu banyak tu je. Mencarum tak apa banyak, minta macam-macam. Macam tu lah kan? Macam you all kan, dapat bonus tak tahun lepas? Berapa bonus? Berapa bonus? Biarlah rahsia. Kau cakap dengan berapa bonus? Berapa? Oh, Alhamdulillah. Dapat bonus. Ada orang tu bonus langsung tak dapat. Penyawat awam punya orang, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak 500. Tahun ni Alhamdulillah dapat 2,000. Saya fight setiap kali ceramah, saya sebut benda tu. Yelah, kalau dia orang dapat 700, aku yang bersara separuh benda tu. Nasib baik tahun ni 2,000, merasa kat 1,000 okey lah. Iya.
Kan contohnya dia dalam perkara tu ikhlaskan hati ni kan. Sabar apa banyak. Install sabar. Kita duduk dalam dewan ni makna kita ada kerja tau. Kat luar sana berapa ramai orang bawa file folder tengah fikir nak kerja apa. Kerja elok. Kedua, syukur. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia tak syukur? Ada dua sebab manusia tak syukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Dan kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah pada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kena install dalam hati kita, hikmah. Ada benda baik Tuhan nak bagi. Keempat, redha. Apa maksud redha? Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Macam ni lah jawapan dia. Saya tanya, sudahnya saya jawab sendiri. Tak apa. Itu okey lah. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak nak sebutlah masjid mana. Masa tu camah maklum. Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Jawab seorang makcik tu. Nak camah-camah lah. Tanya pula. Dia soundnya aku. Jadi silap pula aku tanya. Samsing tu makcik ni. Dia soundnya aku. Nak camah-camah je lah. Tanya pula. La ilaha illallah. Macam ni. Beza pasrah dan dan redha. Redha menerima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Nak bagi faham macam ni. Contoh pasrah macam ni. Nak buat macam mana? Dah macam tu jalan yang suami akak pilih. Akak kena terima lah. Tak ada wanita boleh terima dalam dunia ni benda-benda macam ni. Tapi akak kena terima. Akak doa akak. Mudah-mudahan akak kuat lah. Tapi akak sakit sangat hati akak. Dia apa akak kena terima. Allahu Akbar. Wah, itu pasrah. Dia terima hati sakit. Redha pula macam ni. Mungkin dia dah rezeki akak kot. Nak buat macam mana? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Jadi akak doakan mudah-mudahan suami akak akan berlaku adil. Sebab yelah sekarang ni isteri pada suami akak ni bukan seorang lagi. Dah kakak seorang, ada lagi 2 orang lagi. Dia kena jaga. Makan pakai, nafkah dia kena jaga. Semoga suami akak adil dan dia tidak menzalimi salah seorang antara kami. Jadi orang lelaki kena ingat tau, itu tak akan berlaku. Itu hanya sekadar untuk rujukan akademik saja. Bertuah lah kau jumpa perempuan macam tu. Ya. Perempuan yang baik ni, abang siap, abang tak pergi rumah sana, hari ni turn sana tau. Bukan semuanya seperti Sabar ya. Bukan Sabar ya. Siapa nama tu? Yang nombor 3 tu siapa? Sarimah tu buat apa nama? Kan Latifah, Kak Hasnah. Soal apa? Rohani. Oh yalah, siapa namanya? Rohani. Sedap nama. Macam nama nenek saya. Kan? Kan? Kak Hasnah, Kak Latifah, sini. Kenapa tengok? Saya kenal sangat. Oh, Jamil bin Abu kan? Oh, ingat skrip dia. Oh, ingat. Jamil. Ku sangkakan 2, rupanya 3. Kak Latifah, Kak Hasnah, apa yang 2? Apa yang 3? Aduh, hai. Dia mula-mula tu pasrah. Dah sampai dekat jambatan tu baru redha. Hari ni rumah Kak Tipa, esok rumah Kak Asna, lepas tu rumah saya, sampailah banyak mampus. Itu baru redha sampai. Faham? Faham tak? Okey? Baguslah orang sini. Cerita pasal tu gelak-gelak je. Makna orang perempuan dah boleh terima dah lah sekarang ni. Okey. Lepas redha, yang kelima ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni adalah membuat sesuatu pekerjaan, buat satu perkara, tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Ingat tu. Orang kita ni terbalik. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas. Dia kalau ikhlas dia tak kata. Contoh nak paling faham, mak-mak kita dulu bila tolong orang kenduri ke neraka.
Terima kasih lah kau tolong aku. Mengada lah kau, tak ada benda pun, sikit aja ni. Terima kasih. Kena marah, terima kasih. Itu ikhlas. Faham? Sebab dia takut ikhlas. Saya pernah dulu kena satu sakit tau. Sakit dia mild stroke. Kena dekat muka je. Dia nama apa? Band palsy. Yang sengit muka kan, sebelah, lubang hidung kubang kempis sebelah je. Sebelah ni dah mati. Mata berkelip sebelah je, sebelah ni. Lepas tu mulut ni macam herot sikit lah. Bila kita makan tu berat, minum air berai paha ni keluar kan. Saya pergi berurut ada satu tempat, sebab ada satu doktor fisio ni, dia kata dekat SUKM tu beritahu kalau nak apa pergi, kalau kena macam band palsy ni, dia cadangkan pergi jumpa. Ada orang ni cerita dia macam ni, ada seorang tu dia adik-beradik naik motor. Kemudian naik motor accident, yang bawa motor koma 3 bulan, yang duduk belakang meninggal dunia ke tempat kejadian. Tercampak macam mana tak? Yang bawa motor tadi koma 3 bulan, tapi lepas 3 bulan bila cabut mesin semua, dia jadi herot semua. Habis semua, bengkok, habis saraf dia semua, memang kejang lah. Jadi buat dekat Dr. HUKM ni, dia buat fisio, dia cadangkan jumpa dengan orang ni. Nama dia Encik Abu Bakar, meninggal dah orang ni, Encik Abu Bakar. Encik Bakar ni dia asal Rembau, tapi dia duduk dekat Bukit Belacan di Ampang. Saya tak tahulah ada anak murid dia ke, ada yang dia tu, saya tak pasti. Tapi dulu saya jumpa dia lah, sebab orang dengar cerita orang ni begini. Orang ni lepas diurut-urut, dia buat fisio dekat orang ni, lepas beberapa bulan, alhamdulillah dia boleh jalan macam biasa. Jadi tu sebab saya cari dia. Bila saya pergi jumpa dia, cara dia urut, dia duduk dekat kursi macam ni, macam duduk dekat Haji Rozali tu. Saya pula kena duduk dekat bawah bersela, menghadap sini. Jadi dia daripada belakang lah, pegang tu, dia tarik daripada tangan. Teknik urut dia memang macam fisio sikit lah. Tarik, dia buat macam tu. Wah, kena muka ni. Tangan tu tak ada masalah, dia tarik. Lepas tu sampai dekat sini, letak urat tu, mak sakit letak. Lepas tu dekat sini, ni urat senyum, rupanya ada urat senyum. Sakit tu. Lepas tu buat 3 hari. Masa saya sampai kat rumah dia tu, dekat whiteboard kat luar tu, Samsul Seremban dulu. Dia tulis, maknanya dah booking appointment. Maknanya ni memang orang kena booking kan dia. Malam tu buat, esok buat 2 kali. Lepas 3 hari dia suruh rehat kat rumah. Lepas minggu nanti datang balik, dia kata. Sebab dia tak tahu baik. Lepas 3 hari tu, tapi apa berlaku bila balik rumah, dia bergarit tau. Macam dia bergerak-gerak. Dia macam dah bergarit lah. Dah bergerak sikit. Makna darah dah mula jalan. Sebab lepas pada lepas tu buat, alhamdulillah, lepas 2 minggu dah okey. Cuma mata saya yang besar sebelah tu tak boleh tutup tu, dia dah mula kecil sikit. Masa tu dah kurang lah. Akhirnya alhamdulillah hari ni dah okey. Jangan perhatikan saya macam tu, dah okey. Tengok lagi sengit lagi, dah elok. Jadi maknanya buat kat macam tu. Jadi apa yang saya nak beritahu, selepas saya urut, bila saya nak bayarkan, jangan bagi saya. Masuk dalam bilik tu, dia macam ada satu bilik pintu tu, masuk bilik tu, ada tirai, masuk, ada satu tabung dia letak dekat dinding. Dia suruh saya masuk dalam tu, dia tak nak tengok pun saya bagi berapa. Dia biasanya setiap seminggu 2 minggu kalau dia nak keluar ke pekan, boleh buka tabung tu, berapa yang ada dia ambil. Dia pun tak tahu orang ni bagi berapa, orang ni berapa, dia tak tahu. Dia tak nak. Kadang-kadang contoh kita sembahyang jenazah, kita ikhlas sembahyang jenazah ni, Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita baca, lalulah keluarga ni letak dalam poket. Berapa dia bagi ni dalam hati kan. Sepatutnya tak payah pun. Nak sedekah ni banyak cara lain dalam Islam ni aja. Mungkin kita bersedekah macam contoh bagi dekat masjid surau, buat kenduri apa semua, tak apalah. Tak sah apa, tak payah pening-pening kepala. Orang datang ni ikhlas, tapi dia boleh bagi langsung terfikir, RM50 dia bagi, hilang ikhlas tadi. Itu sebabnya kalau nak bagi, niatkan untuk arwah ni. Bagi tahu apa sumbang kat rumah nak yatim ke apa, buat macam tu. Jadi bila letak macam tu, jadi dia nak jaga. Orang nak jaga ikhlas sampai macam tu sekali. Dia tak nak tahu, tak nak tahu orang tu bagi berapa. Jadi bila dia dapat duit tu, dia keluar pergi pekan, pergi beli barang-barang dia, macam tu lah dia buat. Tapi dia memang bagus lah, ramai orang cari dia. Macam tu. Ada yang berpapah buat turun ni, keluar beliau jalan macam biasa. Adalah rezeki lah masing-masing beliau urut tu kan. Macam tu lah, nak tunjukkan ikhlas. Jadi kita, dan yang paling mendalam sekali masuk ikhlas adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan pada Tuhan. Kerja rajin-rajin hari ni, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi kita satu kelebihan lain. Mungkin anak-anak kita, anak ramai, rajin betul beranak.
Contoh, dapat anak cerdik-cerdik. Saya beritahu, masa saya kerja jadi pengarah undang dulu, ada seorang staff saya masa balik ada satu malam tu, masa saya kerja jadi timbalan pengarah, masa tu belum jadi pengarah lagi, pengarah kat tempat lain, masa tu jadi asisten pada pengarah. Sampai dekat ada sekali tu saya tertinggal barang, saya nak pergi pejabat nak ambil barang saya lah. So masuk pejabat, tengok pukul 9.30 malam tu nyala lampu terang, siapa pula lagi yang kerja ni? Rupanya ada seorang staff saya masih kerja, dia dah nak pension masa tu. Nama dia Encik Aziz bin Mat John, memang nama sebenar. Aziz bin Mat John, Jon, memang nama sebenar. Dia dah pension nama dah. Tapi masa tu dia baru nak pension, dalam setahun 2 tahun nak pension kan. Saya nampak, Cik Aziz tak balik lagi? Saya biasalah tuan, saya memang bos saya daripada Isnin sampai Jumaat. Kalau tak ada apa-apa hal, dalam tempoh 2 tahun sebelum dia pension ni, Isnin sampai Jumaat, kalau tak ada apa-apa hal, dia akan overtime sampai pukul 10 malam setiap hari, kalau tak ada hal. So apa ayat saya? Wah, banyaklah overtime Cik Aziz. Tak. Untuk 2 tahun ni tuan, saya tak claim. 2 tahun dia overtime sampai pukul 10 malam, pukul 5 sampai pukul 10, dan dia tak claim. Saya kata, apa hal? Kenapa lah macam tu lah Cik Aziz? Yalah, saya tak tahu macam mana cara lagi saya nak balas jasa baik tempat ni yang bagi saya rezeki kat sini. Lagi satu, macam mana cara saya nak bayar balik, mungkin ada yang terkurang dulu apa semua. Lagi satu, ni lah cara saya nak bayar balik. Saya buat loan rumah apa semua pun dah nak settle. Anak-anak saya buat loan semua, Alhamdulillah anak saya semua dah lepas-lepas dah. Loan kereta saya pun semua dah habis bayar dah. Anak-anak ada dah kahwin, anak-anak ada yang dah masuk universiti, semua dah lepas. Saya tak payah fikir apa dah. Jadi inilah cara. Bayangkan, buat 2 tahun sampai pukul 10 malam overtime, bukan 2-3 jam, sampai pukul 10 malam dan tak claim. Saya cerita ni demi Allah, bukan kata saya buat cerita. Saya pernah satu ketika tu, waktu saya pun dah bersara, saya pergi kedai aksesori kereta masa tu nak tampar Rotek ke apa nah kan, Rotek nak bagi lawa sikit dekat kan, pergi kat kedai aksesori, nampak dia bawa kereta Proton Saga aerobag tu. Saga lama aerobag yang yang belakang bonet terangkat tu lah. Jumpa dia, buat apa ni? Biasalah bos ni, tukar cover seat yang leather tu, dia nak tukar kereta tua, tapi okey dia kata. Rezeki dia sihat. Bahagia ni sebenarnya, satu-satu rezeki ni bahagia. Tu sebab saya kata ni, dalam kerja kita ni, integriti ni semua ada sebab. Buat ikhlas, Tuhan balas benda-benda baik, yang itu lebih bermakna. Dapat naik pangkat, orang pertikaikan kita. Dapat naik pangkat, orang kerjakan kita. Lagi satu, penyakit ain. Saya janji dia tentang penyakit ain kan. Penyakit ain, bayangkan dia dengan Arab. Siapa pernah pergi umrah, pergi haji? Perasan tak kereta orang Arab ni buruk macam mana? Perasan tak? Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji? Kan? Tuan Haji pernah bilang. Tengok tak buruknya kereta dekat orang Arab ni, kereta taksi. Memang tak pernah pergi umrah ke? Tak pernah tengok taksi dia buruk macam mana kan? Berabuknya dengan cala-calanya. Tahu tak kenapa? Salah satu sebab, kebanyakannya sebab tak nak kereta mereka berkilat, takut mengundang penyakit ain di kalangan kejenanan mereka. Bayi baru lahir di Yaman, mereka akan tulis Allah dekat dahi baby tu, Subhanallah, sebab tak nak orang puji berlebihan anak tu, terlupa yang ni Subhanallah, ni semua maha suci Allah yang jadikan budak ni cantik ke comel. Tu baru menetas budak tu. Baru menetas, baru lahir. Baru lahir, update terus, masuk dekat dalam media sosial. Alhamdulillah, rezeki kelahiran ini, semoga murahlah rezeki keluarga kami. Yang baca tu pula dah 20 tahun kahwin tak ada anak. Contoh. Sudahlah, belagak. Yelah, kau seorang je ada anak. Oh maka doa tak elok pun sampai, kembung perut, menangis, tak tidur malam, ruam badan, macam-macam masalah. Hati-hati dengan penyakit ain. Itu sebab kalau kita buat satu perkara, harapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi harapkanlah pengiktirafan pada Allah. Allah bagi macam-macam rezeki dekat kita. Okey? Jadi apa-apa pun, bila kita jaga integriti, jaga amanah, kita nak kejar satu perkara je, iaitu tak sampai jawapannya. Keberkatan. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup.
banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit cukup, banyak boleh sedekah, tolong orang, bantu orang. Duit ada sikit, alhamdulillah. Duit ada banyak, jom kita tolong orang, macam tu. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri basuh pinggan, dia pegang tangan isteri, dah pergi masuk dah, biar abang sambung. Suami sambung dengan baju koperasi tunas muda. Wah, macam tu. Basuh pinggan kan pakai baju koperasi tu, contohlah kan. Sonok tak perempuan macam tu? Sonok, walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu, saya happy dah. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama petang-petang ni. Abang bawa apa tu? Abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Adakah kuih lambang kasih sayang? Ada, cuba tengok dalam tu. Kuih apa? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Kau tinjau dalam tu, punya kuih cakoi. Cakoi kan kapal macam tu kan, contoh kan kapal macam tu. Kan? Bahagia. Kau orang pun tak tahu, baru tahu kan. Itulah kuih kapal namanya. Happy rasa makan kopi cocah-cocah. Oh, sedapnya lah. Bukan semua orang dapat tau. Iya. Kemudian suami balik, sayang ni ambil ni voucher spa muslimah ni, hari Sabtu ni pergi massage spa, pedicure, manicure. Abang, anak-anak abang jaga, pergi je. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking ni kau bayarlah sendiri. Macam jantan kata, contoh lah kan. Tak adalah abang dah bayar dah abang ni. Contoh. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 1 dalam subjek. Anak dapat nombor 3 dalam 50 orang dalam kelas. Dapat nombor 3. Hebat. Anak-anak dapat anugerah sasiah terbaik. Bangga kita, rasa nak celebrate. Kadang-kadang perempuan nampak anak konvo pun boleh menitis air mata. Abang, anak kita dah konvo. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Bukannya konvo nusi, kau konvo college. Agak-agak lah. Tapi dia rasa happy lah, konvo. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, kita mudah buat benda-benda baik. Mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Kau tolong ganti aku kita apa, tak ada masalah lah, pergi je lah. Mudah nak tolong orang. Kita nak cari senarai sukarelawan, nak bantu masa banjir, cepat-cepat bagi nama sebab nak pergi, sebab nak bantu. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu, ada je orang datang setiap hari, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Tak. Itu barang sampai, tak kira. Faham? Dia mesti masuk dalam rumah, jamu makan, itu baru kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Okey, kesimpulan. Perkataan yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Saya ambil beberapa hadis Nabi untuk kita ingat. Simple je hadis Nabi ni. Pertama, Nabi pesan anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 1. Bayang 2 lembah, dia minta lembah ketiga. Tak cari tanyalah orang ni. Aku besok dapat duit pencen, duit RMSP, aku tak fikir apa dah. Aku rehat rehatnya. Tak sampai 2 minggu pegang senapang depan bank. Kau kata itu nak rehat, kau kerja lagi pahal. Tak, bukan mengejek orang yang jaga pengawal keselamatan, tapi dia yang cakap dia pencen, dia tak nak buat apa dah. Sebab dia terlupa. Ingat, yang nak pencen, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Anak nak kahwin bila lantak dia. Anak-anak nak ni duit persaraan kita. Ingat, yang muda dengan sehat mencari duit, kita yang tua dengan duit mencari sehat. Sudah. Ini duit hasil penat lelah kita. Saya nak kahwin takkan tu pun mak tak tolong. Yang sedapnya kau, yang susahnya aku, kenapa? Jangan. Ni saya pesan ni, berapa banyak mak ayah jadi susah sebab anak. Ingat. Bagi pun tak cukup. Besok dia nak lagi. Meniaga pun minta tolong kita. Pahal pula. Kita dulu susah macam ni, kau belanja lah susah. Macam tu. Jadi ingat, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas tak pernah cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Integriti lah jawapannya. Kita kerja makan gaji, confirm halal. Siapa cakap? Kita kerja biasa-biasa, kejap-kejap minum, jap-jap minum. Yang lain kerja teruk, gaji sama. Macam mana kata berkat? Jap minum. Lepas tu kompat. Tiba-tiba dia kompat. Nak kerja kau minum daripada pagi. Memanglah kerja kompat.
Cari rezeki yang halal, Nabi kata, kerana yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Kemudian Nabi juga pesan, ni semua hadis Nabi ni. Nabi pesan apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi, Nabi kata, lebih baik pada menerima. Berhentilah komplain, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni. Fikir apa kita nak bagi, apa kita bagi, apa kita bagi. Dalam rumah tangga pun orang perempuan kalau nak bahagia, bagilah. Itu sebab mak kita dulu bahagia. Mak kita dulu bahagia sebab apa? Anak-anak apa? Bagi. Nak peha, makan anak, makan anak. Mak kita pun tak makan. Sebab nak bagi, anak dia bahagia. Dan akhirnya mak bahagia tak? Mak bahagia bila anak tu dah tua, ingat kat mak dia. Betul? Itu sebab dia kata tadi, memberi lebih baik pada menerima. Hidup kalau cari benda tak jumpa, tak ada yang tak baik, memang jumpa. Ini risau. Cari kebaikan. Kemudian Nabi juga pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah pada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kemudian Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya lah, boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau kita rasa cukup, syukur, insya-Allah kita akan bahagia. Itulah manusia paling kaya sekali. Dan satu kata-kata lain, ini bukan hadis lah, kata-kata lain. Hidup kita ni adalah antara B and D. B dan D. Huruf B dengan huruf D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Hidup kita antara B and D. Antara B and D ni tengah-tengah tu ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice, pilihan hidup macam mana kita nak jalani. Kalau pilih integriti, kita pilih bahagia. Kalau kita pilih nak rasuah, kita pilih nak pecah manah, kita pilih tak nak kerja, kita pilih nak dengki, nak buat benda-benda tak baik, maka tu pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Dan kalau tak bahagia, tak berkat rezeki kita, ada macam-macam masalah dalam hidup kita, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada. Saya ulang dengan ni, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kita ada motor buruk, terbahagia dengan motor buruk tu. Itulah bini aku, walaupun tak lawa mana, tapi dia pandai masak, okey je. Kecantikan dia tu orang lain tak nampak, aku je yang nampak kecantikan dia. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kerja mana koperasi Tunah Muda aja, sikap kita macam tu, kita tak bahagia. Saya kerja kat koperasi, kat KTM tu, koperasi Tunah Muda, alhamdulillah, okey. Kerja sana seronok, syukur, seronok. Dan ingat, dalam organisasi ni, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Deep sangat. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Pergilah, tapi tak tahu sampai mana. Tapi nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Seorang suami, isteri bila berkahwin, dia jalan sama-sama. Tiba-tiba rumahnya dah jadi macam tu, sofanya cantik, tiba dah ada TV, tiba dah ada ni, anak-anak pun ada bilik seorang satu, selesa tidur. Itulah sebab berjalan bersama-sama. So kalau koperasi Tunas Muda nak sampai dia jadi tua bangka, nak sampai dia makna bertahan selama, berjalan bersama-sama. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Itu pesan saya. Okey. Jadi boleh tambah lagi tak ni? Yalah, sedap duduk dengan Syamah, nak mampu berdiri ni tahu. Mendadah lah Tuhan. Nanti panggil lagi. Next time kita buat lagi, insya-Allah. Jangan tak panggil lagi, booking terus untuk tahun depan. Jadi dah lupa-lupa ni saya datang balik, insya-Allah. Ya. Jadi bab kata orang kan, ambil pengajaran. Kesan saya simple tadi, senang-senang je. Saya Samsul Bat kalau ceramah, bagi benda poin-poin senang ambil. Tu sebab kami tak menyalin tu, sebab senang. Yang menyalin tu tahniah dia ucapkan. Dia sebenarnya memang zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi cakap dia terus ingat. Jadi siapa tak menyalin ni saya anggap dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Senang aja.
Siapa camah tu Samsul Debat? Okey dia camah, okey. Dia cerita apa? Sama je dah, kau tak salin, sama je lah. Kan? Banyak poin. Tapi apa pun, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Dan ingat pesan saya, orang lain bergelang kaki, dia seorang bergelang tangan. Salah tak? Orang lain bergelang tangan, dia seorang bergelang kaki. Kan? Orang lain dah bilang jangan, kita seorang yang mengikut hati. Jangan, jaga integriti. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak KTM jemput hari ni, rasa nak junjung.